Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah daripada kelas 6 Ibnu Sina? Jadi, seperti biasa Ustazah akan sambung PDPR kita bagi mata pelajaran Pendidikan Islam di bawah bidang akidah. Jadi, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, bolehlah kalau kita mulakan dengan bacaan doa. Okey, sama-sama tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, jadi Ustazah yakin dan percaya semua anak murid Ustazah telah pun mengambil buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Jadi bolehlah buka dan rujuk muka surat 88. Okey, jadi kita akan teruskan tajuk yang sama seperti minggu sebelum ini, beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Okey, jadi kita telah pun mengetahui maksud nama Allah Al-Hasib, hukum beriman dengan nama Allah Al-Hasib dan juga dalil naqli tentang beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Jadi sebelum Ustazah masuk topik yang seterusnya, kita ulang kaji sedikit apa maksud Al-Hasib. Okey? Jadi maksud Al-Hasib ni apa? Al-Hasib bermaksud Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun buruk pada setiap masa dan tempat. Okey? Jadi hukum beriman dengan nama Allah Al-Hasib sudah pastilah kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Dan dalil naqli yang terdapat dalam Al-Quran tentang beriman dengan nama Allah Al-Hasib ada dalam surah Al-Imran ayat 19 yang bermaksud, dan ingatlah sesiapa yang kufur, ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Okey, itu adalah tajuk yang kita telah bincangkan ataupun topik yang kita bincangkan pada minggu sebelum ini. Pada hari ini kita akan fokus tajuk ini. Okey, kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Okey, jom kita tengok kesan. Baik, kesan meyakini dengan nama Allah Al-Hasib. Okey, yang pertama, kita akan membanyakkan amalan. Amal ibadah kita akan perbanyakkan. Amalan sunat, amalan wajib sudah tentulah, kan? Kita tambah pula dengan amalan sunat. Kemudian bersegera melakukan amalan. Kita tidak, apabila kita yakin dengan nama Allah Al-Hasib, Allah Maha menghitung amalan kita, kita tidak akan bertangguh. Kita akan cepat-cepat solat di awal waktu, kita nampak orang susah, kita akan tolong, kerana kita yakin dan percaya bahawa setiap amalan kita Allah akan hitung. Kemudian menghargai masa dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah, kerana kita tahu masa itu emas. Kita tak akan melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Kita akan gunakan masa yang ada dengan mungkin berzikir, baca Quran dan sebagainya. Kemudian meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat ni adalah satu perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita yakin Allah Maha menghitung, Allah Al-Hasib, kita akan sedaya upaya meninggalkan maksiat. Bersyukur dengan segala pemberian Allah. Okey, kita akan sentiasa bersyukur. Dan sudah pastilah apabila kita yakin dengan nama Allah Al-Hasib, Allah akan menyayangi kita. Okey. Baik, seterusnya. Bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Okey, yang pertama, adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Okey, yang kedua, diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Yang ketiga, diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Yang keempat, malaikat raqib dan atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Yang kelima, adanya mizan, iaitu neraca timbangan amalan. Dan yang terakhir, yang keenam, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia.
Baik, ada satu kisah yang Ustazah ingin kisahkan pada hari ini, iaitu tentang kehidupan Uwais Al-Qarani yang diridai Allah. Okay? Uwais Al-Qarani. Baik, siapa Uwais Al-Qarani ni? Okay. Uwais Al-Qarani ni seorang pemuda yang soleh dan rajin beribadah. Beliau tinggal di Yaman. Hidupnya hanya untuk mencari redha Allah. Beliau mempunyai seorang ibu yang sangat tua dan lumpuh. Beliau memelihara dan menjaga ibunya dengan sangat baik. Dan Ustazah baca dalam satu buku, Uwais Al-Qarani ni juga sakit. Dia ada penyakit sopak. Baik, Uwais Al-Qarani ni sangat teringin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Uwais ni pula tinggal di Yaman. Jadi jarak Yaman dengan Madinah tu lebih kurang 993 km. Jauh nak jumpa Rasulullah ni. Tapi keinginannya disimpan, dia dipendam. Kenapa? Kerana beliau tidak sampai hati nak meninggalkan ibunya yang tua dan lumpuh. Jadi pada suatu hari, dia dah teringin sangat berjumpa dengan Rasulullah. Dia minta izin kepada ibunya. Ibu, izinkan saya bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ibunya pun menjawab, pergilah wahai anakku, temui Rasulullah SAW. Apabila telah berjumpa baginda, segeralah pulang. Jadi Uwais rasa sangat gembira, sangat seronok dan rasa bersyukur sangat-sangat. Dan beliau terus meminta bantuan daripada jiran-jirannya. Kerana apa? Kerana untuk menjaga ibunya yang sedang sakit dan lumpuh. Jadi beliau segera bertolak ke Madinah yang terletak ratusan batu dari Yaman. Kalau saya tengok dalam Google, Yaman dengan Madinah ni memang lebih kurang 993 km. Sangat jauh. Jadi sesampainya di rumah Rasulullah SAW, baginda tiada di rumah kerana berada di medan perang. Jadi cuba bayangkan, kita daripada Yaman nak ke Madinah, perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh. Bila sampai, Rasulullah pula tiada. Jadi apa perasaan Uwais? Uwais rasa sangat sedih kerana hajatnya bertemu dengan Rasulullah SAW tidak tercapai. Beliau pun bergegas pulang ke Yaman sebagaimana dipesan ibunya. Sesungguhnya keimanan Uwais terhadap nama Allah Al-Hasib membuktikan beliau berusaha menjadi anak yang soleh dan mentaati perintah Allah. Sebab apa? Kerisauan dia hajat dia nak jumpa dengan Rasulullah. Tetapi dalam masa yang sama dia risau dengan keadaan ibunya yang ditinggalkan di Yaman. Jadi Rasulullah mungkin tidak pasti nak balik daripada medan perang tu bila. Tapi ibu dia mungkin tengah sakit dekat Yaman. So dia buat keputusan balik ke Yaman. Jadi perbuatan Uwais Al-Qarani ini dipuji oleh Rasulullah SAW dan beliau dimuliakan Allah dengan menjadikan setiap doanya makbul. Begitulah anak murid sekalian bagaimana kecintaan seorang anak terhadap ibunya. Kerana itulah kita ni sebagai anak mesti taat dan patuh kepada suruhan, arahan, perintah ibu bapa kita. Kita tak boleh sekali pun mengata pada perintah ibu bapa kita. Jadi sementara ibu dan ayah kita ni masih hidup, maka kita berbaktilah kerana redha ibu dan ayah kita. Redha Allah Ta'ala terletak kepada redha ibu dan ayah kita. Okey, jadi saya rasa sekadar itulah cerita ataupun PDPR kita pada hari ini. Semoga anak murid Ustazah semua dapat memahami tajuk beriman dengan nama Allah Al-Hasib dan dapat mengambil pengajaran daripada kisah Uwais Al-Qarani. Jadi Ustazah sediakan lembaran kerja untuk anak murid Ustazah semua siapkan di dalam grup WhatsApp. Siapa yang boleh print, dan siapa yang tak boleh, bolehlah terus menulis di dalam buku US. Okay? Jadi sebarang masalah boleh PM Ustazah secara peribadi dan semoga berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Selamat belajar dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.